mantan mufti hafizahullah yang saya hormati dan juga yang saya kagumi, Dr. Mazhar semalam, yang menyebut tentang bagaimana ulama-ulama, ilmuwan Islam yang menyertai UMNO, yang bersama-sama dengan UMNO, mereka dilihat memetik ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang hanya menyokong kerajaan semata-mata. Dan begitu juga kenyataan beliau tentang bagaimana dilihat ilmuwan-ilmuwan ini, ulama-ulama di dalam UMNO ini memahami teks Al-Quran dan hadis secara literal, dan dia menggelar dan dia melabelkan literalis katanya. Saya tidak suka kepada label-label. Saya pun tidak ingin melabel kenyataan-kenyataan beliau dan ideologi beliau. Cuma apa yang ingin saya nyatakan di sini, di mana literalnya? Di mana literalnya, di mana? Sekiranya kita menyeru orang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Hadis tentang ketaatan kepada pemerintah sangat-sangat jelas. Hadis tentang ketaatan kepada pemerintah walaupun kita tak suka, walaupun kita disiksa, walaupun kita ditangkap, walaupun harta kita dirampas, sangat jelas kewajipan mendengar dan mentaati. Hadis-hadis tentang larangan mencerca pemerintah, memaki hamun pemerintah, sangat jelas Nabi larang. Bahkan para sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila berhadapan dengan fitnah yang dibawa oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf, satu gubernur, panglima yang sangat zalim, bunuh orang Islam, bunuh sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi apa kata Ibnu Abbas bila orang duk cerca maki dia? Kata Ibnu Abbas, la tasubbu umara'akum, jangan kamu cerca pemerintah-pemerintah kamu. Ini jelas, sangat jelas. Tetapi masalahnya apabila wujud di sana kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang suka mendahulukan rasional melebihi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sokongan, rasional dijadikan dasar. Terbalik, sepatutnya kita kena jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar, rasional sebagai sokongan. Kita yang kena sesuaikan rasional dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah tu nak kena sesuai dengan rasional kita. Golongan seperti ini, mereka sering kali berhujah dengan realiti. Kata mereka, realiti. Kita jangan tertipu dengan realiti. Saya bawa hadis Nabi SAW tentang Dajjal di sebelum daripada kiamat kelak. Dajjal, bila dia datang mengganggu manusia, bila dia datang mendekati manusia, apa dia bawa? Syurga dan neraka. Syurga dia dilihat sebagai syurga. Realitinya orang lihat itu syurga. Neraka dia, realiti orang lihat itu neraka. Tetapi syurga Dajjal, realiti di sisi Allah apa? Neraka. Neraka Dajjal, realiti di sisi Allah apa? Syurga. Jangan kita tertipu dengan realiti. Selalu kita berhujah dengan realiti. Selalu kita berhujah dengan emosi. Selalu kita berhujah dengan emosional, dengan rasional. Semata-mata membelakangkan nas-nas Al-Quran dan hadis yang sangat jelas. Kita nak guna hadis-hadis yang tak jelas. Nak ambil hadis jiran. Hadis jiran yang mana Nabi, dua orang jiran bergaduh, berselisih. Jiran yang pertama menyakiti jirannya. Maka orang yang disakiti ini, jiran yang disakiti ini melapor hal ini kepada Nabi SAW. Nabi kata, okey, keluarkan barang-barang kamu, letak di tepi jalan. Bila orang lalu, orang tanya mengapa, bagi tahu jiran kamu telah menyakitimu. Ini antara dalil-dalil yang dia guna pakai untuk keharusan berdemonstrasi. Saya sangat heran. Benda-benda ni tak jelas. Apa yang Nabi suruh dia buat? Nabi suruh dia keluar melalak ke? Nabi suruh dia keluar mencaci hamun, mencaci maki pemerintah ke? Nabi suruh dia tutup jalan ke? Nabi suruh dia sesakkan jalan ke? Nabi suruh dia lakukan pembaziran ke? Semua ini perlu dilihat secara detail. Masuklah Islam, wahai manusia, secara menyeluruh. Kalian bercakap perlu Islam secara menyeluruh, terima Islam secara menyeluruh. Ini adalah ciri-ciri menerima Islam secara menyeluruh. Bila kita membahaskan tentang demonstrasi, saya tak cakap pasal bersih saja. Saya cakap pasal semua demonstrasi. Tidak ada manfaat. Pembaziran, buang masa, tutup jalan, manusia bercampur aduk lelaki dan perempuan dan sebagainya. Mereka tak tengok dah yang tu. Mereka kata, tak, kita matlamat kita ya. Apakah matlamat menghalalkan cara? Buat cara macam mana ikut suka kita? Bertakwalah kepada Allah. Islam itu sempurna. Melihat dari sudut akhlaknya, melihat dari sudut ibadatnya, melihat dari sudut akidahnya. Ketiga-tiga perkara ini terangkum menghasilkan Islam yang sangat indah dan sangat cantik. Jadi saya nasihatkan, janganlah oleh kerana kita tiada hujah, kita mula gelabah, duk gelabah. Kita petik anu, label orang lebih, label orang ni.
perkara seperti ini tak sewajarnya berlaku. Bahkan saya nasihati diri saya sendiri, Dr. Mazhar dan sesiapa sahabat-sahabat dalam memperkatakan isu ini, kita berhak untuk mengkritik. Berhak untuk mengkritik. Tetapi kritiklah dengan kritikan yang bersifat ilmiah, tanpa melakukan sebarang label, tanpa melakukan sebarang tuduhan secara khusus, tanpa merendah-rendahkan orang lain. Dan apabila kita bersiap sedia mengkritik orang, maka kita perlu juga bersiap sedia untuk dikritik. Dan kita juga kena menerima kritikan secara terbuka. Saya bercakap perkara ini mewakili ahli-ahli dan ilmuwan-ilmuwan Islam yang turut serta di dalam UMNO itu sendiri. Yang mana kita bercakap, lihat perkataan-perkataan kita. Apakah kita bercakap kerana kepentingan? Adakah kita bercakap hanya bersih, ambiga saja tak boleh, yang lain boleh? Yang Patriot boleh buat, yang pemuda UMNO boleh buat? Hukum dia sama, tak boleh. Kita bercakap dari sudut Islam. Kita ingin membuktikan bahawasanya Islam itu mendahului segala-galanya. Islam itu di tempat yang teratas. Tetapi apabila kita bercakap, nak sesuaikan dengan suara ramai, nak sesuaikan dengan kehendak orang ramai. Kehendak orang ramai ni Allah dah pesan, jangan ikut. Allah dah pesan dalam apa ni? Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u ahwa'ahum. Jangan kamu ikut kehendak hawa nafsu mereka. Wahdharhum, dan kamu kena berhati-hati agar mereka tidak memalingkan kamu daripada sebahagian ayat-ayat yang telah Allah turunkan. Suara ramai tak boleh. Agama kita bukan terdiri daripada suara ramai. Agama kita terdiri daripada Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma', kesepakatan para ulama dan ahli ilmu. Maka kita kena berhati-hati. Dan itu nasihat saya. Dan jangan kita mudah melabel orang sebagai literalis. Dibimbangi kita pula akan dilabel oleh orang nanti sebagai rationalis. Keterlaluan rasional yang terlampau.